dan bagaimana kita hidup dalam dunia ni, Allah SWT pelihara kita daripada akidah yang sesat. Dan tuan-tuan diberikan oleh Allah SWT, bagaimana yang kita tahu hati dengan jasad penting lagi hati. Sebab itu kita kata kalau jasad ni sakit, maka dia tidak perlu akan tempoh yang lama untuk dia sembuh. Tapi kalau hati ni sakit, dia memerlu masa yang lama untuk dia sembuh. Buatnya kalau orang tu tak maafkan sampai mati dia sakit. Ada orang yang sakit dia jasad dia, hari ni dia bawa motor, kemudian dia luka jatuh. Luka jatuh, kadang-kadang seminggu baik luka ni, kadang 2 minggu baik luka ni. Tahulah luka di jasad ni dia tidak memerlukan tempoh yang lama untuk dia sembuh. Tapi luka dekat hati ni Allah saja yang tahu. Ya, sebab itu hati ni penting berbanding dengan jasad. Hati ni sangat bernilai. Sebab itu iman, akidah kita nak letak dalam hati kita. Sebab akidah merupakan satu pegangan. Bukan kita kata jasad tak penting. Jasad penting. Tapi di antara jasad dan hati, mana yang lebih penting? Sudah tentulah hati. Sebab itu Nabi beritahu hati ni adalah kepala bagi jasad, ketua bagi jasad. Kalau hati tadi baik, maka seluruh jasad akan baik. Yang penting. Sebab itu dalam akidah, pegangan yang Allah SWT adalah pegangan yang ada dalam hati itu. Pegangan yang ada dalam hati itu yang Allah SWT nilai. Sebab itu kita dengar hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. Allah tak tengok rupa bentuk kita luaran, Allah tengok hati kita, Allah tengok amalan kita. Sebab itu tuan-tuan demikian oleh Allah SWT, maksud kita belajar akidah supaya hati kita betul. Hati kita betul, tidak mensyirikkan Allah SWT. Dan yang terbaik orang yang belajar akidah, lepas tu dia belajar tasawuf pula. Dalam hati dia, akidah dia betul, kemudian hati dia segi adab pun betul. Sebab itu kita ada martabat, kita ada rukun dipanggil rukun iman. Kemudian kita ada lagi rukun dipanggil rukun ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana kita nak kejar sifat ihsan tadi melalui jalan tasawuf. Begitu juga hari ini kita belajar akidah tadi, kita nak kejar rukun iman tadi. Tuan-tuan demikian ada Allah SWT, insya-Allah kita akan sambung pengajian. Tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-30 ya. Iaitu sifat yang ke-6. Kita dah bagi tahu sebelum ni, Allah SWT bukan 20 sifat dia ada. Allah SWT banyak sifat. Habis yang 20 sifat ni kita dah bagi tahu, iaitu dia kaedah. Kaedah apabila seorang itu dia claim Tuhan, maka kita kata nak tahu ciri-ciri Tuhan ni 20. Kemudian kita bukan kata kita nafikan sifat-sifat yang lain, tidak. Sifat-sifat yang lain itu ada. Tapi oleh kerana ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang harus. Yang wajib ni maksudnya dia mesti ada, tak boleh tak ada. Ini panggil wajib. Jadi sebab itu kita kata 20 sifat ni adalah 20 sifat yang wajib. Kita dah belajar sifat yang pertama. Sifat yang pertama ni wujud. Kalau kita kata tak wajib wujud bagi Tuhan, maka Tuhan ni boleh ada, boleh tak ada. Sedangkan akidah kita, Tuhan ni wajib wujud. Yang tak wajib wujud kita. Itu. Sebab itu boleh kata, kalau tanya ateis, memang pun dia dah menolak Tuhan. Jadi kita tak, kita kata Tuhan tu ada, dan ada dia memang wajib. Habis ada kita tidak wajib. Itu bezanya. Kemudian selepas wujud, kita pindah
Kenapa qidam? Kita kata dia dahulu daripada yang lain. Itu yang wajib. Kalau dia kemudian, maknanya ada yang dahulu daripada dia. Habis siapa yang menciptakan? Sedangkan dia lah mencipta segala-galanya. Sudah tentulah dia ni qidam. Dia ada sedia kala daripada awal lagi. Dan ini adakah wajib ataupun harus? Wajib. Wajib. Kalau dia Tuhan, dia kena wajib ada. Firaun mengaku jadi Tuhan, sebelum ni Namrud pun ada. Jadi macam mana nak boleh jadi Tuhan? Namrud mengaku jadi Tuhan, sebelumnya kaum Samud pun ada. Jadi tak kena pengakuan di situ. Begitu juga kita bahas tentang wujud, qidam, kemudian baqa, kekal. Kita tengok orang dulu pernah mengaku jadi Tuhan, adakah dia kekal hidup sampai sekarang? Mana Firaun? Tak ada. Mana Namrud yang pernah mengaku jadi Tuhan? Tak ada. Semua ni tak ada. Jadi tuan-tuan dimiliki oleh Allah SWT. Begitu juga kita pelajari wujud, qidam, baqa, kemudian mukhalafatuhu lil hawadith. Itu kita belajar sifat yang keempat, wajib bagi Tuhan. Kenapa? Mustahil Allah itu serupa dengan makhluk. Ini kita belajar. Kenapa? Dah ada kaedah dalam Quran kata laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang boleh sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni terang-terang dengan Quran. Tiba-tiba orang kata, oh, ada yang sama dengan Allah. Apa ni? Orang Kristian cuba nak menyamakan, Allah nafi. Kan? Dan sekali Allah kata, katakanlah, qul huwallahu ahad. Kata dia yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan sekali Allah nak tutup, Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu kaedah tu. Kaedah Allah nak beri maksudnya, oh, sekejap kamu kata boleh beranak, sekejap ni diperanakkan, sekejap dia ada anak, sekejap dia jadi bapa. Allah kata tak ada satu pun yang sama dengan dia. Dah habis tutup. Ni kaedah. Sebab itulah ulama kita bagi tahu satu kaedah, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah sikit pun tak sama dengan perkara yang baru. Maksud makhluk ni semua benda yang baru. Kemudian sifat yang kelima kita dah belajar, qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdirinya Allah SWT itu dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak berhajat pada tempat untuk dia duduk. Tidak berhajat kepada tempat untuk dia duduk. Kita bukan berdiri dengan sendirinya. Tak ada bumi nak pijak kat mana kita? Kan? Duduk atas air tenggelam. Kan? Tak ada rumah, tak kena panas, kena hujan. Maknanya kita berhajat. Maka kita sentiasa berhajat dengan yang lain. Allah tidak berhajat dengan yang lain. Maksud kita kata Allah berhajat pada tempat untuk ditinggal, tak berhajat. Yang berhajat kita. Habis kat mana tempat tinggal Allah? Bukan kita untuk nak mikir tempat untuk dia. Dia bagi tempat untuk kita. Matahari dia ciptakan, bulan dia ciptakan, bumi dia ciptakan. Habis orang kaji banyak planet, Pluto, Jupiter, semua ciptaan dia. Dia berhajat? Tidak berhajat sikit pun. Kenapa dia dah bagi tu dalam Quran? Allahus Samad. Allah sikit pun tak berhajat dengan makhluk. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak berhajat sikit pun daripada alam ini. Jadi itu yang kita nak belajar, sifat-sifat Allah ni kita nak tahu. Tiba-tiba orang kata Allah SWT duduk kat sini, Allah duduk dekat langit, Allah duduk kat arsy. Jadi kita pun pelik juga. Allah berhajat pada tempat duduk ke? Habis dalam Al-Quran kita beriman dengan benda tu, tapi yang kamu tafsir tu kita tak beriman. Yang kamu terang tu kami tak beriman dengan. Oh, siapa yang menafikan ayat Ar-Rahman 'ala al-istawa kafir. Kita pun cakap kafir. Mana boleh ingkar Ar-Rahman 'ala al-istawa. Tapi yang kamu tafsir, itu tak betul. Itu kami tak terima lah. Sebab salah. Sebab kamu tafsir bawakan pada, kamu mengatakan bahawa tempat Allah di atas arsy. Jadi salah. Sedangkan Allah tidak berhajat pada tempat. Pula tu ulama dah bagi tahu permasalahan dekat situ adalah permasalahan apa dia? Permasalahan mutasyabihat. Mutasyabihat tak ada orang yang tahu makna yang sempurna, makna yang betul, makna yang tepat, tak ada orang tahu. Bila tak ada orang tahu, ulama kata serah makna pada Allah. Ya Ar-Rahman 'ala al-istawa, apa dia? Allah saja yang tahu makna dia. Ulama dah kata. Kenapa? Kalau saya terjemahkan mengikut fahaman saya akan kata Allah duduk. Jadi ini tak sesuai dengan
Allah SWT. Kenapa? Ulama dulu bila datang ayat macam ni, dia kata apa? Amiruhu kama ja'at bila kaif. Kamu lalu saja, jangan kamu bahan tentang kaifiat dia. Kalau kita dah mula bahan tentang kaifiat, dia ada setengah orang dia kata kaifiat ada, cuma kita tak tahu. Ulama tu dah kata kaifiat pun tak boleh bahas, kerana kaifiat tu dia akan mengeluarkan rupa bentuk, sedangkan Allah suci daripada rupa bentuk. Habis kalau Allah suci daripada rupa bentuk, boleh tak kita nak membentuk ke? Tak boleh. Tak boleh. Allah SWT dia tak cerita pun bagaimanakah bentuk dia bagi pada kita. Tidak. Dia hanya cerita pada kita tentang sifat dia. Maha pengasihnya dia, kan? Dia maha mengetahuinya dia. Tapi bila ada melibatkan tentang tu, terus dia kata ini mutasyabihat. Mutasyabihat ni ujian untuk kamu. Mutasyabihat ujian, kan? Tuan-tuan, ujian pada kita ni bukan pada benda yang pasti. Ujian pada kita ni pada benda yang tak pasti, kan? Okey, lampu hijau kita pasti boleh berjalan. Lampu merah pun kita pasti kena berhenti. Lampu oranye tu ada setengah orang lampu oranye kena berhenti. Okey, tak apa, kamu kata berhenti. Ada setengah orang lampu oranye boleh berjalan. Okey, last sekali dia berjalan beretuh kat depan, macam mana nak buat? Oh, tadi kamu kata boleh jalan. Yelah, aku kata boleh jalan pasal apa? Biasanya ada. Aku faham yang lampu oranye ni isyarat supaya berhenti. Bukan merah tu berhenti, oranye lagi dah berhenti. Jadi benda yang tak pasti, kan? Tapi merah tadi pasti tak kena berhenti. Pastilah. Hijau pasti tak boleh jalan. Pastilah. Begitu juga haram, benda yang jelas, pasti. Halal, benda yang jelas, pasti. Di antara halal dengan haram, benda yang tak pasti. Dia kata, Ustaz, boleh ke tak boleh, Ustaz? Ustaz, apa yang saya tahu, daging ni haram, kulit boleh tak kulit? Ya Ustaz tu pula, kulit saya dalam Quran tak jumpa pula Allah haram kulit ni. Allah sebut lahmal khinzir, laham, daging. Kulit okey kot. Kulit, innalillah. Tapi kulit pula, lemak okey tak Ustaz? Lemak dia tak cerita pun buat lemak, dia hanya cerita. Bukan Ustaz, kita ambil bulu dia lah, bulu pun tak cerita. Jadi orang bergaduh kat situ. Padahal ulama dah tutup dah. Bila sebut daging ni dia berasal daripada air mani. Air mani kemudian ketul darah, kemudian jadinya daging. Barulah lahir daripada situ tulang belulang dan sebagainya, barulah keluarnya bulu. Jadi Allah dalam Al-Quran, Allah letakkan satu kaedah yang umum. Daripada kaedah yang umum tu ulama ambil itu yang jadi seluruh jasad dia, seluruh tubuh dia haram. Kalau nak tunggu sebiji-sebiji, ada tu ya. Itu yang jadi, Ustaz, yang haram tu zina kan, pegang-pegang boleh lagi kan? Itu yang jadi tu. Tak, saya Ustaz, saya tak buat lagi, saya cuma pegang-pegang je Ustaz. Jadi pegang-pegang tu dah ada satu kaedah dah. Kalau benda tu boleh jatuh kepada tu, kaedah dia saddul bab, tutup jalan tadi. Kalau buka jalan, benda yang sampai ke arah maksiat, hukum dia pun haram juga. Maksiat tadi haram, benda yang boleh sampai tadi hukumnya haram juga. Kita beli kereta, bolehlah pakai kereta. Nak pergi masjid boleh, nak pergi tempat kerja boleh. Beli kereta pasal apa? Ustaz, saya beli kereta untuk pergi tu, disko. Sah-sah lah haram kereta tadi. Asal ain kereta tak haram. Tapi bila dah dia niat untuk bawa ke arah sana, jalan untuk ke sana, itu jadi haram kan? Jadi cuba dia kata, saya beli kereta Ustaz, kereta saya beli Ustaz untuk pergi masjid, sah-sah dapat pahala. Jadi penggunaan yang betul. Jadi sebab itu tuan-tuan kan ada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni bergaduh pasal tu. Sedangkan mutasyabihat ni Allah jadikan untuk uji kita. Sebab itu ayat tu tak jelas. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, tak jelas. Sebab itu ulama dalam masalah tak jelas, ulama kata apa dia? Dia kata dua benda. Sama ada kamu lepaskan makna, Allah saja yang tahu. Yang kedua, ambil jalan takwil. Takwil tu maksud mencari makna yang sesuai, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tak layak. Dan sekali kita cari makna yang layak bagi makhluk, fit pada Allah.
Tak sesuai lah. Sedangkan kita dah ada kaedah sebelum ni, mukhalafatuhu lil hawadith, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ada kaedah tadi. Sebab itu orang yang hidup dengan kaedah ni selamat. Orang yang tak ada kaedah ni, dia ambil je apa dia. Dia panggil hatib lail. Hatib lail ni orang pungut kayu api ni malam hari dia main pungut je. Dia tak tahu apa yang dia pungut. Kadang-kadang dia pungut tu ular pun dia juga. Mudarat pada dia. Sebab itu nak pungut pun kena ada kaedah dia juga. Jadi ulama' dah bagi kaedah kita. Orang belajar sifat 20 dia ada kaedah. Jadi sifat ni kaedah kita. Jadi bila ditanya, kita dapat kias dengan kaedah kita. Al-wahdaniyah, artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Bila kita sebut esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, kita ni iman kita dengan Allah, yang pertama kita nak kata Allah SWT ni esa. Apa dalil dia? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Yang pertama dari segi zat dia. Maksudnya esa zat dia, dia tunggal. Tidak ada yang menempel dengan dia, tidak ada yang keluar daripada dia, tidak pula dia boleh meresap dalam sesuatu, ni tidak. Dia tunggal. Sebab itulah akidah orang mengatakan Allah SWT ni hululiyah. Tuhan ni hululiyah. Seperti akidah Hindu, dia mengatakan bahawasanya Tuhan boleh meresap masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia jadilah Tuhan. Itu waktu dia jadi Tuhan tu, dia tak pakai apa, surat benang, duduklah dekat atas tu. Saya biasa belajar dekat India kan. Bila tanya Tok Sami dia tu, dia kata masuk Tuhan lah. Tuhan masuk dalam tu, insya-Allah lah. Atas ke bawah kita boleh nampak. Jadi kita tengok, Allah ngapa jadi macam ni kan. Tak ada surat benang. Ini bukan kemuliaan, ini kehinaan ni. Betul tak? Telanjang bulat, dia bukan satu kemuliaan, satu kehinaan. Okey, jadi tunggal, tidak ada. Sebab itu dekat sini menafikan akidah Kristian yang dikatakan anak pula, kemudian ada isteri pula, dan menafikan pula akidah musyrikin. Malaikat-malaikat ni anak-anak perempuan Allah. Lepas tu yang anak dia, sebab itu Allah SWT sebut alakumul banin, alahul banat walakumul banin. Adakah kamu nak sambil untuk Allah anak-anak perempuan, yang kamu pula anak-anak lelaki? Amboi, mentahlah anak lelaki itu nampak gagah sikit, lepas tu yang lemah kamu nak sambil pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, sama ada bilangan yang muttasil, yang berhubung, atau bilangan yang munfasil, yang bercerai. Maksudnya kita kata apa? Bilangan yang muttasil ni maksud bilangan yang dia duduk sekali. Contoh, kalau kita nak kata orang ni keluar daripada bahagian belah kanan Tuhan, orang ni keluar daripada bahagian bawah Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Munfasil maksudnya orang ni keluar, kemudian dia pisah, ada lagi satu klon, ini pun Tuhan juga. Ini kita nafikan. Tak ada. Maksud ahad kat sini, dialah yang Maha Esa. Tidak ada pun yang terkeluar daripada dia ataupun terpisah tiba jadi berasingan pula, tak ada. Jadi Tuhan yang lain pula, tak ada. Ini wahdaniyah. Wahdaniyah dia satu dari segi zatnya, begitu juga dari segi sifatnya. Sifatnya maksud kalau Allah bagi tahu dia Maha Penyayang, tidak ada orang yang Maha Penyayang macam ni. Kita bolehlah sayang tu boleh, tapi Maha tidak. Okey, begitu juga yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Jadi sifat yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Habis kita tidak ada kuasa untuk menghidupkan atau mematikan sesuatu. Ustaz, saya pun boleh matikan juga, orang kata. Macam mana? Ni semut ni tengah berjalan, saya picit, nek. Kamu nak picit tadi pun, kalau Allah tak izin, tak ada. Hari ni Namrud pernah kata pada Nabi Ibrahim, kan? Dia kata, bukti aku Tuhan, aku pun boleh hidup, aku boleh matikan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan boleh hidupkan, boleh matikan. Kata Allah. Dia kata, aku boleh hidup, aku pun boleh matikan.
Macam mana cara dia? Dia ambil seorang, dia bunuh seorang. Yang ni ditinggalkan. Tengok yang bunuh dah mati, yang ini yang tinggalkan hidup. Kalau kita dari segi akal kita pun kita dapat tahu kan betapa bodohnya. Sekali tak apalah kalau kamu main akal gitu. Nabi Ibrahim kata, Allah ni Tuhan yang boleh naikkan matahari daripada timur ke barat. Sekarang ni kamu tolong naik daripada barat ke timur, tengok. Fabuhital ladzi kafar. Habis mati kepala, mati hujah, mati akal pada waktu tu. Senyap. Biasa kalau senyap dia tumbuk. Sebab itu Namrud kan, bila dia tengok Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan tu dipecah semua kan, Nabi Ibrahim kata ada tinggal satu bahala. Nabi Ibrahim pun letak kapak kat situ. Tengok bahala ni yang pecah-pecahkan semua. Dia pun tunduk. Thumma nukisu ala ru'usihim. Tunduk kepala. Malu. Lepas tu dia kata, Ibrahim, kamu dah tahu dia tak boleh bercakap. Kenapa kamu nak kata dia? Dah kamu tahu dia tak boleh bercakap, kamu sembah. Itu makna orang batin ni kadang dia main akal kan? Tapi akal dia tadi memang tak kena. Akal dia adalah akal batin. Sebab itu Allah SWT bagi tahu, kalaulah banyak Tuhan ni kalau banyaklah Tuhan, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Sudah tentulah Tuhan-Tuhan tadi dia akan bawa ciptaan dia sendiri. Kalau dia cipta langit, dia akan bawa langit sendiri. Kalau dia cipta angin, dia bawa angin sendiri. Kalau dia cipta hujan, dia bawa hujan tu sendiri. Bertembunglah di antara semua tadi Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak. Tuhan Maha Esa. Dia satu. Dialah kontrol segala-galanya. Dari segi zatnya Esa, dari segi sifatnya Esa, af'alnya Esa. Af'al ni perbuatan. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mati. Allah yang menaikkan matahari dan Allah yang menurunkan. Kemudian begitu juga kita tengok ombak berombang-ombang. Ya Allah SWT yang adakan. Allah yang mendatangkan siang, Allah juga yang mendatangkan malam. Tidak ada makhluk yang dapat melakukan demikian melainkan Allah SWT. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, iaitu menafikan kamuttasil pada zat, yakni menafikan bilangan yang berhubung pada zat. Seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah. Ini kita nafikan. Daging, tulang, urat. Menafikan kam mufassil pada zat, menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Kita sekarang ni ada setengah orang mengatakan Tuhan itu berjisim. Tuhan berjisim. Kenapa? Dia bagi alasan, dia kata dalam Quran ada perkataan yad yang dikaitkan kepada Allah. Kemudian ada perkataan wajah yang dikaitkan kepada Allah. Kemudian ada perkataan sab, betih yang dikaitkan kepada Allah. Bila dia tengok semua ni, oh tangan ni kalau ikut zahir kita ni jisim lah. Maka dia pun nyamakan Allah SWT dengan jisim, bertubuh. Begitu juga dia tengok, oh ada wajah. Wajah ni maknanya macam kita lah. Maka dia pun kait pada Allah SWT pun berjisim, wajah dia. Sedangkan semua itu ulama' kata bila melibatkan dengan zat Allah SWT, kita tak tahu dah makna dia. Dia termasuk dalam mutasyabihat yang kedua. Yang kedua, bila sebut zat Allah SWT laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang sama dengan zat Allah SWT. Itu kita dah apa orang kata secara hukum mutlak dah habis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila melibatkan tangan, bila kita tengok tangan kita hasil cantuman daripada urat, adanya darah dalam tu, adanya tulang dalam tu, adanya daging, maka kita tahulah bahawasanya ini jisim. Kemudian bila sebut, tuan-tuan boleh buka kamus tengok apakah maksud jisim. Jisim adalah cantuman di antara dua anggota. Jadi bila kita tengok cantuman di antara dua, tengok sini bercantum. Sebab itu bila kita tengok jari-jari ni pun dah ada cantuman-cantuman dia. Pergi pula pada ni pergelangan tangan lain, pergi pula pada siku, pergi pula pada ni. Maknanya kalau kita potong-potong ni boleh terpisah-terpisah. Ini kita menafikan daripada Allah SWT. Kenapa? Itu adalah layak kepada makhluk. Kepada Tuhan kita tidak tahu.
Jadi kita tak, kalau kita sabitkan macam tu, maka kita dah samakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan kaedah laisa kamitslihi syai'. Kita tak boleh nak samakan Tuhan dengan makhluk. Sebab itulah bila kita belajar dalam bab wahdaniyah, terus dia bagi tahu kita nafikan daripada zat Allah SWT kam muttasil dan juga kam munfasil. Dua. Muttasil maksudnya bersambung, munfasil maksudnya terpisah. Jadi ini pun kita nafi. Kenapa? Bersambung dan terpisah ini semua adalah ciri-ciri makhluk. Makna esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada sesuatu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kudrat, dan menafikan kam munfasil pada sifat, menafikan bilangan-bilangan bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Satu kam muttasil kita nafi. Ittisal maksudnya bersambung. Sifat Allah Ta'ala yang bila kita sebut tentang sifat, sama ada kita sebut hayah hidup, ataupun kita sebut ilmu, mengetahuinya Allah SWT, ataupun kita sebut selain banyaknya sifat. Adakah kita kata sifat ni pun ada pada si fulan ni? Oh, tak mungkin. Sifat tadi hanya pada Allah SWT. Begitu juga kita nak kata sifat yang sama, kudrah yang sama ada pada yang lain. Ini tak mungkin. Tak ada. Kudrah itu hanya ada pada Allah SWT sahaja. Mana bila kita sebut innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT ni maha berkuasa. Bila Allah SWT maha berkuasa, adakah kita nak kata selain daripada Allah ada kuasa macam yang sama? Selain daripada Allah SWT ada kuasa menjadikan bumi pula. Selain daripada Allah ada kuasa menjadikan matahari. Selain daripada Allah ada kuasa menjadikan bulan. Tidak. Sama sekali tidak. Itulah kuasa Allah SWT secara mutlak. Kita tak ada. Habis yang ada pada kita ni hari ni yang kita buat, itu hanyalah daripada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah izin, maka jadi. Jika Allah tak izin, maka jadi. Tak jadi. Nabi Isa AS, Allah SWT beri kelebihan. Mukjizat dia boleh hidupkan benda yang mati. Ini antara mukjizat dia. Kan? Last sekali bila tu wa uhyil mauta biizni, wa uhyil mauta biiznillah. Aku yang dapat hidupkan benda yang dah mati pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak. Wa unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Antara mukjizat yang Allah beri pada Nabi Isa AS, dia boleh beritahu kepada kita apa yang kita sorok dalam rumah. Oh, dalam rumah dekat ujung pintu kamu letak emas kan, sebakul. Dia tahu makanan yang bawah turun saji kamu tu makanan-makanan ni. Dia bisa tahu. Sebab itu orang Kristian, orang Nasrani pada waktu tu yang hulu, dia kata Nabi Isa Tuhan. Kemudian antara kelebihan yang Allah beri, orang yang buta mata tadi boleh celak mata. Itu pun Nabi Isa AS nafikan daripada dia. Dia kata semua daripada izin Tuhanku. Begitu juga orang yang kena penyakit sopak dan sebagainya, Nabi Isa, Allah SWT beri mukjizat. Kenapa? Pada waktu itu tibbi, kedoktoran ni, ilmu kedoktoran terlampau berleluasa sangat, sehingga orang hebat dalam ilmu kedoktoran. Bila orang hebat dalam ilmu kedoktoran, Allah akan jadikan Nabi pada waktu itu yang boleh menjadi mukjiz, maksudnya melemahkan ilmu tadi, sehingga orang tu baru tahu, oh ini tak lain tak bukan, memang datang daripada Allah. Sedangkan Nabi Isa tidak. Nabi Isa ni Allah SWT yang beri. Dia doktor? Dia tidak. Tapi dia seorang Nabi. Oleh kerana pada waktu tu ilmu kedoktoran menjadi luas, sehingga Allah SWT beri dia satu mukjizat. Yang mukjizat tadi terus orang nampak, ini tak lain, ni belakang dia ada nusratullah, belakang dia ada bantuan Allah. Itu kalau orang nampak. Kalau tidak, orang kata apa dia? Tuhan lah. Ini yang jadi menuhankan makhluk ni. Okey. Boleh? Okey. Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita sambung sikit insya-Allah.
Jadi esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan, yakni menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku dalam alam semuanya perbuatan Tuhan, sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya, hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Kita lihat perbahasan tentang wahdaniyah tadi. Yang pertama, kita nak nafikan wahdaniyah tadi, kam mufasil dan kam muttasil yang ada pada zat Allah. Kita nak kata tidak ada bilangan pada zat Allah, sama ada bilangan itu bercantum ataupun bilangan itu terpisah daripada Tuhan, daripada zat. Yang kedua, tentang sifat, kita tak nak kata sifat Allah ni berbilang-bilang. Maknanya satu ni ada pada yang lain, sama ada yang cantum ataupun yang terpisah. Begitu juga last sekali pada af'alnya juga. Pada af'al ni kita nak kata selain daripada Allah, ada tak yang boleh buat macam tu? Tidak. Sama ada perbuatan tadi baik maupun buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ni kita dengar ada setengah orang mengatakan yang jahat tu datang daripada syaitan lah. Seolah-olah syaitan ni ada satu kudrah yang boleh mengadakan kejahatan tadi. Adakah betul akidah ini? Sudah tentu tidak betul. Habis apa yang betul? Yang betul, dia nak buat jahat pun Allah SWT hanya izinkan. Kenapa? Dia hidup tadi memerlukan kudrah Allah. Walaupun dia berjanji dengan Allah SWT untuk rosakkan kita, tapi dalam untuk dia merosak, dia pun minta dengan Allah. Dia kata apa? Ya Allah Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah peluang pada aku ni untuk hidup sampai hari kiamat. Untuk apa? La ughwiyannahum ajma'in. Aku ni nak sesatkan dia orang semua. Jadi Allah beri peluang pada dia. Jadi baik dan buruk datang daripada, ada orang kata baik daripada malaikat pula, buruk daripada syaitan pula. Tak ada. Sebab itu dalam akidah kita, boleh tak kita kata baik datang daripada Allah, jahat datang daripada saya? Mana pula? Dua-dua tadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bila melibatkan keburukan ataupun kelemahan ataupun keaiban, kita sabitkan pada diri kita juga. Baik dan buruk tadi tuan-tuan datang daripada Allah, cuma atas kelemahan saya. Ini cara dia beradab. Tak, baik daripada Allah tuan-tuan, kalau buruk tu datang daripada saya. Kita nak buat buruk pun, kalau tidak ada keizinan daripada Allah SWT, maka tak jadi. Cuma ikhtiar Allah SWT beri. Memang Allah, perempuan Allah ciptakan, mana ada selain daripada tu. Tapi nafsu kita pada siapa? Pada perempuan. Yang pergi buat jahat tu siapa? Kita juga. Tapi kat situ Allah letakkan ikhtiar. Ikhtiar tu Allah letakkan. Ikhtiar tu adalah akal. Akal tadi boleh fikir, memang aku ceritakan perempuan, kalau kamu nak, kamu nikah lah. Yang kamu pergi sapu macam tu apa? Dosa lah, tak boleh lah. Ini kamu pergi buat. Yang pergi sapu gitu, walaupun orang tu dapat buat, tapi dia tak akan dapat melainkan dengan kudrat Allah, melainkan dengan izin daripada Allah SWT. Tapi oleh kerana ada akal dekat sini, maka dia akan ditanya terhadap apa yang dilakukan. Waktu saya belajar dulu, sebenarnya bahagian ni bahagian kudrah ni, kita pun pening kepala. Ustaz macam mana? Dia senang, dia kata. Habis kalau kita nak serahkan semuanya, ataupun kita kata kita yang buat segala-gala pun tak boleh, Allah SWT juga. Habis kalau kita kata habis kita ni boneka dia kot, maknanya Allah SWT yang buat segala-galanya, kita tak buat apa-apa. Maknanya baik buruk semuanya Allah SWT buat, kita menyalahkan Allah pula. Itu yang ada jadi akidah orang. Apa dia? Malahlah saya memang dah ditakdirkan tak semayang, nak buat macam mana? Dah dia jawab.
Lepas tu jangan buat macam ni. Ini ahli neraka. Saya memang dah ditakdirkan ahli neraka. Sekarang dia boleh dah sebut. Masuk neraka baru dah tahu. Sekarang dia boleh sebut. Orang yang saya dulu Nabi Kelantan cakap, kenapa tak semayang? Tak semayang. Kita bimbang nanti kan tak semayang, kita tak jaga, Allah marah, Allah campak dalam neraka. Saya memang jadi ahli neraka. Saya waktu tu kebetulan ada lighter, kawan ada lighter. Tuan cuba rasa api ni sikit. Kata, oi jangan panas. Api ni yang panas, takkan api neraka lebih daripada ni. Oh janganlah uji gini, dia kata. Jangan uji gini pula. Jadi jangan sampai setengah orang dia ada serah. Dia kata apa, kita ni macam boneka, nak buat macam mana? Dah aku ditakdir tak semayang, dah aku ditakdir tak puasa, nak buat macam mana? Tidak, dia cakap macam tu. Dah aku ditakdir buat jahat, dah aku ditakdir jadi pezina, dah aku ditakdirkan jadi perompak. Aku macam mana nak buat? Maknanya dia menyerah. Ni akidah Jabariyah. Dia menyerah gitu. Dia salah ke Allah pula. Waktu saya belajar dia kata macam ni. Orang macam ni kebiasaannya yang kena pada nafsu dia kata gini. Yang tak kena pada nafsu dia kata gini. Yang kena pada nafsu, kamu hari ni ditakdirkan tak boleh makan. Tengok macam mana. Oi, tak boleh. Kena usaha juga. Makan kena usaha. Tahu? Makna ada benda yang dia tahu usaha. Lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu an bagi tahu, dia kata apa? Kita ni hidup apa dia? Ikhtiar kita ada. Satu kita berserah pada Allah, satu lagi adanya ikhtiar. Seorang datang bawa akidah Jabariyah ni, datang pada Sayyidina Ali. Kita ni tak ada apa, kita macam boneka je. Sayyidina Ali kata angkat sebelah kaki kamu, dia pun angkat. Angkat lagi sebelah, tak boleh angkat dah. Tahu. Satu tu ikhtiar kamu, yang satu lagi bukan ikhtiar kamu. Tahu? Maknanya begitu juga dengan pergerakan kita. Pergerakan kita ni, pergerakan kita, ada yang kita bergerak mengikut ikhtiar kita, ada yang kita bergerak tak mengikut ikhtiar kita. Tuan-tuan bukan tak pernah kesejukan. Bila sejuk, badan menggeletar gitu. Tuan-tuan nak menggeletar ke? Cuba tuan-tuan hentikan geletar tadi. Boleh? Tak boleh. Ada pergerakan yang kita boleh bergerak sendiri, ada pergerakan yang kita nak kontrol. Jadi ikhtiar kita tu ada. Ada yang luar daripada ikhtiar kita. Itu. Sebab itu kita tak boleh nak serah bulat-bulat pada Allah. Waktu saya belajar akidah ni, bahagian ni Tok Guru saya terangkan. Tok Guru dia bagi tahu, adakah kita nak salahkan semua buruk kita pada Allah SWT? Boleh tak begitu? Dia umpama macam ni. Memang Allah SWT yang ciptakan segala-galanya. Tapi bila Allah bagi ikhtiar pada kita, kita lah pandai guna. Kalau kita salah guna, kita kena tangkap. Seperti kilang pisau. Dia buat pisau tadi, kemudian dia hantar ke kedai runcit jual pisau tadi. Bila dia jual pisau tadi, kita yang datang beli ni terpulang atas ikhtiar kita lah, kebijakan kita. Kita beli pisau tadi, kita guna untuk manfaat, potong ikan, potong daging, okeylah. Orang beli pisau tadi, dia guna untuk bunuh orang. Siapa yang akan dijawab? Siapa yang akan dipersalahkan? Adakah orang yang buat pisau tadi ataupun orang yang guna pisau tadi? Orang yang guna pisau tadi dipersalahkan. Kita pun faham. Maknanya hari ni Allah SWT ciptakan segala-galanya, tapi penggunanya kita. Takkan kita nak salahkan Allah? Dari segi akal. Sebab itu tuan-tuan oleh Allah SWT, manusia ni bila ikut nafsu, dia pandai pula tahu ikhtiar tadi. Tapi berlawanan dengan nafsu dia terus tak ada ikhtiar. Ini pelik. Okey. Jadi kita tahu baik buruk semua daripada Allah SWT. Cuma cara kita, ya, baik buruk, baik datang daripada Allah, buruk datang daripada Allah, cuma atas kelemahan sendiri. Walhasil, apakah dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu. Kam-kam ni maksud bilangan. Dalam bahasa Arab maksud kam. Dalam bahasa Melayu kita panggil bilangan. Mutasil ni maksud bilangan yang bercantum. Munfasil maksud bilangan yang terpisah. Jadi panggil kam mutasil, kam munfasil. Itu satu kaedah. Itu. Jadi kita tak boleh nak katalah pada zat Allah tu ada berbilang-bilang pula. Tak boleh lah. Sama ada bilangan dia, bilangan yang bercantum tadi. Bilangan yang bercantum, contoh pergelangan tu ada pula ni. Macam kita lah.
Boleh tak kita berceraikan tubuh badan kita? Boleh, pasal kita berjisim. Memang ada jisim macam tu. Ada jisim ni boleh pisah-pisah daripada dia. Kepala boleh pisah, tangan boleh pisah, kaki boleh pisah, pisah satu. Jadi adakah kita nak kata Allah SWT pun begitu juga? Laisa kamitslihi syai'. Okey. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain yang menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang boleh sama dengan Allah, tidak ada satu sifat pun yang boleh sama dengan Allah, tidak ada satu perbuatan pun yang boleh sama dengan Allah. Yang kita panggil zat, sifat dan af'al. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyungutukan Tuhan. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan karut sehingga membawa rosak imannya kerana kepercayaannya itu membawa menyungutukan Tuhan dengan yang lainnya. Maka rosaklah kalau kita kata selain daripada Tuhan ada juga orang. Contoh, selain daripada Tuhan ada orang yang boleh mematikan, selain daripada Tuhan ada orang yang boleh menghidupkan. Ya, bahaya tu kita hidup dalam bahaya tadi. Tapi untuk mematikan dan menghidupkan semua daripada izin Allah SWT. Tapi berlaku atas ikhtiar, orang tadi yang menyebabkan kematian, dia akan dipertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Orang tadi. Ataupun pembunuh, dia telah bunuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang tu pun, kalau Allah tak izinkan, tidak berlaku pembunuhan ini. Orang yang kena penyakit lumpuh baru dia tahu rupanya yang menggerakkan tubuh badan dia Allah. Sebelum ni dia rasa dia hebat, dia mencari rezeki untuk anak-anak dia. Sampai ada satu tahap tu, kita cerita ni orang Islam, kita tak cerita orang bukan Islam. Kalau saya tak ada, siapa nak bagi makan anak-anak saya? Tuk-tuk Allah uji, dia meninggal, anak-anak dia hidup je, isteri kahwin baru, lagi syok daripada yang awal. Mana dulu yang claim kata dia bagi rezeki pada anak-anak? Allah pinjamkan kita je. Bila kita tak ada rezeki untuk anak kita akan ada terus. Dia tak melalui jalan kita, melalui jalan lain. Sebab itu kita kena yakin yang bagi rezeki bukan kita, yang bagi rezeki Allah. Allah dah bagi tahu Ar-Razzaq, innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah yang bagi rezeki, dia sebaik-baik pemberi rezeki. Kita hanya usaha. Kalau kita jadi bos, kita boleh tengking pula, kamu tahu tak, aku ni kalau tak bagi gaji kamu, tak hidup kamu. Kita pula boleh menghidupkan orang pula. Ini salah akidah ni. Yang boleh menghidupkan, boleh mematikan siapa? Allah. Yang bagi rezeki pada kita apa? Allah. Kita hari ni kata, oh saya ada kilang ni, ada kilang ni. Allah berhentikan hujan, nak tengok kilang kamu macam mana. Hujan setahun tak ada, kau kepala kita kemarau. Waktu tu jadi macam Firaun, jumpa Musa, tolong doa. Macam ni. Kita bila Allah uji dengan azab, waktu tu baru kita nak jumpa ulama. Tolonglah, doa-doa lah untuk ni Malaysia, untuk kita semua sebagainya lah. Dia doa. Tapi bila waktu kita senang-senang, tak ada. Sebab itu waktu terdesak banyak. Dan begitu juga yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Bila Allah uji dengan mereka, bila datang musibah baru mereka nak jumpa Nabi. Mintalah supaya Allah SWT bukakan jalan. Mintalah supaya Allah SWT elakkan, jauhkan azab tadi. Wal'iyadzubillah. Jangan tuan-tuan, kita jangan nampak agama ni penghujung. Dan gitu masyarakat kita hari ni pun lebih kurang macam tu juga. Tengoklah seorang yang sakit. Orang yang sakit, yang pertama kita akan buat apa? Kalau sakit pening kepala, kita kata Panadol dulu. Itu sah-sah. Baik orang Islam maupun orang tak Islam sama je. Panadol. Kalau tak boleh, pergi hospital. Sama, orang Islam pun sama, orang bukan Islam pun sama. Kaedah dia sama. Dari segi kita nak tengok, kita tengok siapa yang menihatkan. Kaedah. Lepas tu yang kedua, bila dah pergi hospital kan, hospital tak dapat nak ubat, maka kita akan claim, ini kena gangguan dah ni. Kena gangguan, ini kena jin ni. Lepas tu buat jumpa, jumpa perawat lah. Jumpa pula perawat. Perawat pun dia ubur-ubur. Oh betul-betul ni, habis dah, jin dah buang dah semua. Tak ada dah, jin tak ada, syaitan pun tak ada semua. Sakit juga. Perawat pun kata, doktor tu dah lepas tangan dah, perawat pula ambil tanggungjawab. Perawat heran juga, jin dah tak ada dah, syaitan pun tak ada dah. Macam ni lah, awak pergi masjid, awak bagi tutup imam, suruh solat hajat dah.
Maknanya solat hajat tu last punya cerita lah. Waktu tu kita surah kalau mati lah. Itu cerita dia, maknanya kalau matilah terima lah. Mana kita boleh nampak kita punya susunan kehidupan kita ni, agama kita duduk tanglas sekali. Bila kita dah tak nampak apa, baru kita nampak, oh Tok Imam tolong solat hajat, baru kita nampak gitu. Waktu tu baru hati kita tu, tak apalah kalau aku mati. Pasal apa? Sedangkan Nabi SAW beritahu, idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Bila ada satu masalah, Nabi suruh kita kerja 2 rakaat ni. Cepat-cepat pergi 2 rakaat. Ya Allah sakit, sembahyang 2 rakaat tu. Baru kita pergi ikhtiar. Ini beza kan orang Islam dengan orang bukan Islam. Itu yang kita ajar kat anak-anak kita. Sama macam orang yang bukan Islam. Sebab tu apa yang perlu kita ajar pada anak-anak kita? Bila ada masalah je, yang menyembuhkan Allah, yang datangkan sakit pun Allah. Jadi yang menyembuhkan pun Allah. Jadi sekarang ni kita semayang 2 hajat 2 rakaat, moga Allah SWT sembuhkan. Habis semayang, baru kita ikhtiar, baru pergi klinik. Kenapa? Kita dah serah dah, ya Allah Engkau lah yang menyembuhkan. Sekarang ni ya Allah, aku duduk dalam dunia, ya Allah, dunia tempat ikhtiar, jadi aku ikhtiar, aku diafin. Ada setengah orang pergi klinik, ubat yang sama, Allah bagi sihat. Ada orang yang pergi klinik, penyakit yang sama, doktor bagi ubat yang sama, tak sihat-sihat juga. Yang bagi sihat siapa? Allah. Ada orang yang makan pinggan yang sama, ni nasi biryani, ni satu pinggan, duduk sebelah kita pun pinggan yang sama juga, pinggan yang sama. Kita dah kenyang, dia tak kenyang lagi. Yang bagi kenyang siapa? Allah. Tambah lagi pinggan yang kedua, tak kenyang juga. Apa lagi? Padahal pinggan yang sama kita makan. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Ada setengah orang tu tak ada je, kita makan satu pinggan, setengah pinggan. Nah, awak ambil lah lagi setengah lagi. Setengah pinggan dah kenyang dah. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Begitu ada setengah orang minum air 1 botol, tak hilang dahaga. Ada setengah orang minum sikit, hilang dahaga. Siapa yang hilangkan dahaga? Allah. Ini akidah yang kita nak kena terapkan. Oh, dia tahu bos, oh segala-galanya datang daripada Allah. Allah lah yang penyelesaikan masalah. Itu tujuan kita belajar akidah, kita nak tahu beza. Kalau tidak, tak ada beza, kita sama je. Orang kafir sama juga, orang bukan Islam. Dia dah pergi tu, last kali dia pergi tu Tok Sami dia. Kata Tok Sami lah. Tok Cak lah. Itu maknanya jalan akhir lah. Jalan akhir lah. Jalan akhir, dia kita akan nampak agama kita. Jadi janganlah buat begini tuan-tuan dekat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada penyakit ni, ubahkan kehidupan kita. Bila ada masalah, kita jumpa Allah dulu. Baru kita ikhtiar. Benda ni ikhtiar. Sebab itu bila ikhtiar, itu dipanggil tawakal. Kalau jadilah apa-apa lepas ni, maka waktu tu kalau kita mati pun Allah redha. Kalau kita hidup pun hidup dalam keadaan tenang. Kita terima ujian daripada Allah SWT. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratkan, merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Dalam kitab ni dia akan sebutlah antara adat-adat orang Melayu kita yang mana sebenarnya adat tu bawa pada syirik. Syirik kita tak tahu. Antaranya ancak dan sebagainya. Mengadakan satu upacara, apa beri makan ke ataupun seru ke. Ini ada dalam masyarakat kita. Kita nak kata dah totally tak ada, ada lagi. Ada lagi. Kalau zaman dulu pun banyak, zaman sekarang banyak. Tuan-tuan tak payah tengok orang buka kedai sebelah ni, tok-tok orang ni muntah-muntah orang ni. Pelik kita kata. Mana kepercayaan main sihir tu masih ada lagi. Dia cepat kepercayaan kena ke orang tu masih ada lagi zaman sekarang. Dah bila dia nak ni, dia akan puja lah. Ini antara perkara yang boleh membawa kepada syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok. Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, simah tukar ganti, temiku dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Maksudnya ada setengah keadaan oleh kerana kita satu kampung ni Pontianak datang. Jadi untuk apa kita macam ni lah, Pontianak ni dia nak
nasi lemak. Jadi kita pun sediakan makan, beri dia makan nasi lemak. Bila hari-hari yang tertentu, kita bagi nasi lemak kat dia. Dia pun ambil nasi lemak, okey, dia tak kacau. Hari yang kita tak beri nasi lemak, dia marah. Lepas tu kita kat situ kita buat satu upacara. Tiap-tiap minggu, okey, orang ni pula nasi lemak untuk ni, orang ni pula nasi lemak untuk orang ni. Itu kalau orang kita lah kan, tak tahulah selain daripada tu ada banyak benda yang diberi kan. Tapi kita tak perlu sebutlah. Sedangkan ini antara kaedah orang musyrikin. Bagi buah harimau kat Tuhan. Buat apa? Tuhan tidak berhajat macam kita nak makan, nak minum. Kita yang berhajat pada makan minum. Banyak sangat makan, letih. Bila letih, ngantuk, tidur. Jadi Tuhan ni tidur pun tak ada. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ni sifat Allah. La ta'khudhu sinatun. Ni sinah ni maksudnya menguap. Menguap pun tak ada. Naum, tidur. Kalaulah orang ada menguap dan tidur, dia akan hilang kawalan. Sedangkan Allah yang kontrol segala dunia, isi dunia. Matahari pun Allah kontrol, bulan pun Allah kontrol, siang malam pun Allah kontrol. Semua di bawah pentadbiran Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia yang mentadbir sekalian alam. Kalau dia tidur, habis rosak. Sebab itulah Allah SWT dia Khalik, dia bukan makhluk. Kita je tidur kan? Sebab itu tidak layak bagi Allah SWT. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Dia minum, dia makan kita. Kita berhajat pada minum. Orang tak makan, tak hidup. Orang tak minum, tak hidup. Jadi tuan-tuan demikian Allah SWT itu. Begitu juga upacara harimau. Sikit lagi sama. Upacara harimau, satu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar, di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti. Kiranya harimau ini jadi tidak, kalaulah harimau ini tidak dipuja, kelak dia akan binasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau, hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau maujud itu. Maka daging dia bagi makanan orang-orang yang hadir dalam upacara itu. Daging orang yang hadir, mana dalaman bagi ke rimau tadi. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu jin dan syaitan-syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Jadi tuan-tuan bayangkanlah sekarang apa ada. Zaman Mesir dulu, dia ada satu kepercayaan, iaitu dia kena campak seorang, korbankan seorang perempuan ke dalam sungai Nil, barulah sungai tu. Kalau tidak, kalau tak campakkan perempuan ke dalam sungai Nil, tak korbankan seorang perempuan, maka sungai Nil tak nak naik. Benda ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar utus surat. Dia utus surat, wahai sungai Nil, kamu ni naik sebab apa, dengan perintah Allah ataupun tidak, ataupun kamu dengan suka-suka kamu je. Dengan perintah Allah, surat tu dihantar, habis, selesai masalah. Sebab apa kadang-kadang orang pula dia mengatakan, oh, sungai ni ada penunggu. Penunggu ni dia nak kalau boleh dapat daging perempuan. Habis daging perempuan baru selesai masalah. Begitu juga kita hari ni sampai sekarang. Dekat Malaysia, Allah kat Indonesia, dia buat satu hari dia pergi makan kat laut. Kenapa dia panggil bagi makan dekat penunggu laut? Ini akidah. Bila tanya orang tu nama apa, nama Abdullah, nama Muhammad, nama Mustafa, makna orang Islam lah. Tapi dia buat cara tadi bukan cara Islam, cara syirik. Bayangkanlah tuan-tuan demikian anak Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan syirikkan Allah Subhanahu wa taala, bau syurga pun tak dapat. Dia bertaubatlah air mata darah sekalipun. Tapi kalau orang tu mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah SWT, tidak mensyirikkan Allah SWT, maka walaupun dia buat dosa besar, ada lagi jalan keampunan. Kenapa? Nabi SAW pernah beritahu, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku ada juga untuk orang yang daripada kalangan umatku yang melakukan dosa besar. Ada. Maknanya dosa besar tadi, dosa-dosa boleh diampun, tapi syirik boleh tak? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT sikit pun tak boleh ampun dosa syirik. Selain daripada dosa syirik, Allah boleh ampun. Sebab itu tunggang terbalik dalam solat kita, Allah boleh ampun. Puasa kita, ya, dalam muamalat kita dan sebagainya, Allah boleh ampun. Tapi dosa syirik tak boleh. Habis kita sebut syirik ni, syirik dari segi apa yang kita nak jauhkan? Yang pertama, jangan kita mensyirikkan zat Allah.
Yang kedua, jangan mensyirikkan sifat Allah. Yang ketiga, jangan mensyirikkan af'al, perbuatan Allah SWT. Tidak ada sekutu bagi zat Allah, tidak ada sekutu bagi sifat Allah, dan tidak ada sekutu bagi af'alullah. Jadi tiga perkara ni kita nak elakkan diri kita daripada syirik. Kalau kita samakan zat Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan makhluk, begitu juga apa dia, af'alullah dengan makhluk, maka kita termasuk lawan yang syirikkan Allah. Wal'iyadzubillah, pada waktu tu bau syurga pun tak dapat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dimulakan Allah SWT, ini perbahasan kita berkaitan dengan sifat Allah SWT, iaitu wahdaniyah, kan? Yang mana dalam Al-Quran dalil yang tunggalnya adalah Qul huwallahu ahad. Dari situlah diambilnya aqidah wahdaniyah. Dan di situlah ulama bahaskan, bila Allah SWT sebut ahad, maksudnya eselnya Allah dari segi zat, sifat dan juga af'alnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.